Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah video kali ini kita akan sama-sama sentuh tajuk pertama dalam buku Sirah tahun 4, iaitu berkenaan tentang peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Yang mana dalam tajuk ni, tajuk utamanya adalah berkenaan tentang pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajuk utama dia. Kemudian dia punya unit ni adalah video yang ini kali ini kita akan sentuh peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, insya-Allah. Baik, sama-sama kita akan baca petikan yang ada di dalam halaman muka surat 2 buku Sirah tahun 4, insya-Allah. Baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun. Kita note kat sini ya. Baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruzlah. Apa itu uzlah? Kita tanda sini. Beruzlah iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur, bagi menjauhkan diri daripada kesesatan kaum jahiliyah. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan beruzlah? Mengasingkan diri daripada perkara-perkara yang yang tidak bermanfaat lah, beruzlah. Dia berseorangan, ya. Kemudian pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Bermakna ketika ini Nabi dah berumur 40 tahun. Nabi pergi beruzlah ke mana? Jabal Nur, bersamaan pada 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah. Nabi masa tu belum hijrah lagi ke Madinah, kena ada peristiwa hijrah. Kemudian bersamaan 610 Masihi. Sekarang ni dah tahun 2021, ya, Masihi. Boleh kirakanlah 2021 tolak 610 Masihi, berapa lama Nabi meninggalkan kita. Itu sebahagian lah. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Nabi dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi dia cerdik, ya. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga kan baginda berasa lemas. Dia peluk lalu dilepaskan, kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Malaikat Jibril suruh Nabi baca apa? Kita lihat pada muka surat 3, iaitu Malaikat Jibril suruh Nabi baca apa? Selepas itu Malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, yang mana Malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Alaq 1 hingga 5. Pada permulaan itu Malaikat Jibril suruh Iqra, bacalah, ya. Malaikat Jibril suruh Nabi baca. Nabi tak pandai, saya tak pandai baca. Sebanyak 3 kali Iqra, bacalah. Dalam keadaan Malaikat Jibril baik, dalam ayat ni dia banyak peristiwa tentang apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada terjemahan daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, yang mana dalam surah ini cerita dia adalah, kita tengok ayat satu-satu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam ayat ni pun dah cerita tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Permulaan Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan bagaimana Allah himpunkan tanah-tanah dan jadikan makhluk manusia. Kemudian bacalah dengan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kemudian dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Bermakna dalam ayat ni Allah ketengahkan tentang konsep asas menuntut ilmu. Kalau kita lihat kepada asas menuntut ilmu adalah, iaitu pertama dalam ayat ni, membaca. Yang kedua adalah menulis. Jadi 2 konsep ni sangat penting untuk kita memahami dalam setiap apa yang kita
menuntut ilmu. Seperti mana yang sebelum ni saya maklumkan berkenaan tentang asas-asas kita menuntut ilmu. Yang tadi itu sebahagian, membaca, menulis. Yang ketiga adalah berguru. Itu sangat penting. Sebab itu turunnya Malaikat Jibril alaihi salam sebagai guru bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu. Wahyu yang pertama apa? Membaca. Yang mana dalam membaca ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui apakah yang ada di dalam Al-Quran, insya-Allah. Apa yang sebenar ataupun apa ajaran yang terbaik, ajaran maksudnya ajaran yang lebih mulia di atas muka bumi ketika itu. Yang mana dalam ayat ni Nabi ketika itu berada dalam keadaan beruzlah. Ingat uzlah tu maksudnya apa? Mengasingkan diri daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia duduk seorang-seorang macam kamu. Contohnya, kamu duduk dalam sebuah bilik, kamu beruzlah, duduk seorang-seorang, istighfar, membaca Al-Quran dan sebagainya, dan memikirkan tentang dosa, pahala, azab ataupun perkara-perkara yang akan kita akan hadapi, contohnya seperti kematian dan sebagainya, ujian dan sebagainya. Baik. Seterusnya, dalam petikan seterusnya, selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dan dengan perasaan takut dan gemetar. Ya. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Khadijah dia katakan dia menyelimut Nabi waktu mana dia peluk. Apabila kemudian semua tadi, apabila perasaan baginda kembali tenang, dah tenang tu, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Jabal Nur lah tadi. Gua Hira lah dia panggil. Jabal Nur tu bukit. Gua tu nama dia punya gua lah. Jabal Nur tu nama bukit. Kat bukit tu ada gua. Nama gua tu ialah dia panggil Gua Hira. Baik. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah Naufal ni seorang dia orang Nasrani, ya. Ayat seterusnya ada diceritakan supaya sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Okey. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh Malaikat Jibril dan melantik menjadi rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir menjadi rasul lah. Agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama Yahudi. Dulu Yahudi dia tidak terpesong lagi, ya. Tak terpesong lagi. Tapi zaman sekarang ni berlakunya perubahan pada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan sebagainya, menyebabkan berlaku terpesong. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian dalam kitab Taurat, Taurat, dia ada cerita peristiwa tentang Nabi Isa, dia ada cerita tentang Nabi Adam, Ibrahim dan sebagainya. Nabi Muhammad pun dia ada cerita. Kalau kamu nak lebih detail, insya-Allah ada rezeki kita akan cerita tentang ataupun apakah yang ada di dalam kitab Taurat yang dianuti oleh ataupun yang dibaca oleh orang-orang Kristian. Tetapi zaman sekarang ni kitab Taurat dia dah terpesong dah. Berlaku perubahan. Baik. Kemudian itu sahaja daripada peristiwa unit 1 berkenaan tentang dakwah pula, minta maaf, berkenaan tentang peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Ingat, ya, pelajar-pelajar sekalian, ingat dia punya apa yang berlaku di dalam Gua Hira. Ketika mana, umur berapa ketika itu Nabi, siapa yang datang kepada Nabi, surah apa yang dibaca oleh Nabi. Kemudian lepas Nabi kembali tenang selepas pulangnya Nabi daripada Gua Hira, Nabi diselimuti oleh isterinya. Kemudian isterinya bawa Nabi jumpa siapa? Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal bukan sepupu isterinya, yang mana dia adalah menganuti agama Nasrani. Dalam kitab Nasrani dalam kitab tersebut menyatakan minta maaf, Waraqah
menyatakan kepada isterinya bahawasanya Nabi telah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi telah dilantik sebagai rasul. Rasul. InsyaAllah itu saja daripada unit 1 berkaitan tentang secara ringkas peristiwa yang berlaku ataupun bagaimana Nabi menerima wahyu yang pertama. InsyaAllah nanti video yang kedua kita akan berbincang tentang berkenaan tentang dakwah secara rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sahaja. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.